Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Ifa binti Ahmad Sabri. Kami ingin membentangkan tentang pengurusan harta pusaka dalam Islam. Pertama sekali kita lihat pada konsep harta pusaka. Menurut Kamus Dewan, pusaka adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia untuk diwarisi oleh keluarganya. Dalam bahasa Arab, pusaka dipanggil al-irth, al-wirth atau al-wirathah yang dalam bahasa Melayu dipanggil warisan. Menurut istilah syarak pula, harta warisan atau mirath ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang telah menjadi hak mutlak ahli warisnya untuk diagih-agihkan di kalangan mereka yang berhak. Seterusnya sumber berdasarkan Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 11 yang bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua anak perempuan. Tetapi jika anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 iaitu separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jika si mati itu mempunyai anak, tetapi jika si mati itu tidak mempunyai anak, sedangkan yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutang. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa yang di antaranya lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti diterangkan ialah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Seterusnya kita lihat sumber berdasarkan hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia adalah ilmu akan dilupakan. Dan ia merupakan ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada hadis ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan kita mempelajari ilmu faraid kerana ilmu tersebut kita akan gunakan pada masa yang tertentu. Okey, seterusnya kita lihat pula konsep Ashabul Furud. Ashabul Furud ialah ahli-ahli waris yang telah ditetapkan bahagian atau saham mereka dalam pembahagian harta pusaka menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Okey, antara orang-orang yang telah ditetapkan untuk menerima harta pusaka adalah jadi daripada 12 golongan, iaitu suami, isteri, ibu bapa, datuk iaitu bapa kepada bapa, anak, nenek, ibu kepada ibu dan ibu kepada bapa, anak perempuan kepada anak lelaki iaitu cucu perempuan, saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu dan saudara lelaki seibu. Seterusnya merupakan ahli waris yang paling diutamakan dan didahulukan dalam pembahagian dan penerimaan harta pusaka berbanding ahli waris asabah dan dawi al-arham. Seterusnya saya serahkan kepada Arif Fahmi untuk meneruskan pembentangan beliau. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan daripada Izzatul Ifa, iaitu pembahagian harta pusaka. Seperti yang diterangkan oleh saudari Izzatul Ifa, harta pusaka dibahagi kepada 12 golongan. Jadi saya akan memperincikan dengan lebih mendalam. Iaitu yang pertama, pembahagian harta pusaka ialah yang pertama suami. Suami akan mendapat 1/2 jika isteri iaitu si mati tidak mempunyai anak sama ada lelaki atau perempuan. Atau cucu ke bawah. Mendapat 1/4 jika si mati mempunyai anak sama ada lelaki atau perempuan atau cucu ke bawah. Yang kedua ialah isteri. Isteri mendapat 1/4 jika suami tidak mempunyai anak sama ada lelaki atau perempuan atau cucu ke bawah. Mendapat 1/8 jika si mati mempunyai anak sama ada lelaki atau perempuan atau cucu ke bawah. Seterusnya ialah golongan yang ketiga, iaitu bapa. Bapa mendapat 1/6 jika si mati mempunyai anak lelaki atau anak lelaki kepada anak lelaki
atau ke bawah atau 1/6 dan asabah jika si mati mempunyai anak perempuan. Asabah jika si mati tidak mempunyai anak sama ada lelaki atau perempuan, anak perempuan kepada anak lelaki atau ke bawah. Okey, seterusnya kita lihat kepada golongan yang keempat, iaitu datuk, bapa kepada bapa. Kedudukan datuk sama seperti bapa, tetapi datuk tidak mewarisi harta pusaka selagi ada bapa. Datuk akan mendapat 1/6 atau 1/6 dan asabah atau asabah iaitu sama seperti bapa. Okey, golongan yang kelima ialah ibu. Ibu si mati mendapat 1/6 jika si mati mempunyai anak atau anak perempuan kepada anak lelaki atau ke bawah, atau mempunyai beberapa orang saudara sama ada lelaki atau perempuan, mendapat 1/3 daripada keseluruhan harta pusaka jika si mati tidak mempunyai waris, atau 1/3 bagi jika si mati meninggal salah satu suami atau isteri dan bapa tanpa ahli waris yang lain. Kes maksudnya ini kes umariyatin sahaja. Okey, seterusnya kita lihat kepada golongan yang keenam, iaitu nenek. Nenek tidak mewarisi harta selagi mempunyai ibu. Hanya mendapat 1/6 sama ada seorang atau lebih. Okey, yang ketujuh ialah anak perempuan. Anak perempuan mendapat 1/2 jika seorang, yakni anak tunggal. Mendapat 2/3 jika dua orang atau lebih. Mendapat asabah bil ghair ketika bersama-sama dengan anak lelaki. Anak lelaki mendapat 2/2 anak perempuan. Okey, seterusnya ialah golongan yang ke-8, iaitu anak perempuan kepada anak lelaki. Okey, golongan ini mendapat 1/2 jika seorang, mendapat 2/3 jika dua orang atau lebih, 1/6 jika bersama seorang anak perempuan, mendapat asabah bil ghair ketika bersama-sama dengan anak lelaki kepada anak lelaki atau tertinding oleh anak lelaki atau oleh dua orang anak perempuan, kecuali jika terdapat anak lelaki kepada anak lelaki yang sama-sama menerima asabah bil ghair. Okey, seterusnya kita lihat golongan yang ke-9, iaitu saudara perempuan seibu sebapa. Okey, golongan ini mendapat 1/2 jika seorang, mendapat 2/3 jika dua orang atau lebih, mendapat asabah bil ghair ketika bersama dengan saudara lelaki seibu sebapa, dan asabah ma'al ghair ketika bersama anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki, atau bersama kedua-duanya atau terdinding oleh anak lelaki atau cucu lelaki atau ke bawah. Okey, seterusnya ialah golongan yang ke-10, iaitu saudara perempuan sebapa. Okey, golongan ini mendapat 1/2 jika seorang, mendapat 2/3 jika dua orang atau lebih, 1/6 jika bersama seorang saudara perempuan seibu sebapa, asabah bil ghair jika bersama saudara lelaki sebapa, asabah ma'al ghair ketika bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki atau bersama kedua-duanya atau tertinding oleh anak lelaki, cucu lelaki, bapa saudara lelaki seibu sebapa, dua orang saudara perempuan seibu sebapa kecuali jika ada seorang saudara lelaki seibu sebapa, kecuali jika ada saudara lelaki dan oleh seorang saudara perempuan seibu sebapa ketika dia menerima asabah ma'al ghair. Okey. Seterusnya ialah golongan yang ke-11, iaitu saudara perempuan seibu. Okey, golongan ini mendapat 1/6 jika seorang, mendapat 1/3 jika dua orang atau lebih, atau didinding oleh anak keturunan, sama ada lelaki atau perempuan, bapa atau datuk. Okey, golongan yang terakhir ialah saudara lelaki seibu. Golongan ini mendapat 1/6 jika seorang, mendapat 1/3 jika dua orang atau lebih, atau didinding oleh anak keturunan lelaki atau perempuan, bapa atau datuk. Okey, seterusnya kita lihat kepada ahli waris ashabul furud. Ahli waris utama iaitu isteri, suami, ibu bapa, anak perempuan, mereka tidak digugurkan daripada menerima pusaka secara mutlak. Ahli waris gantian iaitu datuk, nenek dan anak perempuan kepada anak lelaki menggantikan waris utama dalam menerima pusaka. Yang ketiga, ahli waris sisian iaitu saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa dan saudara lelaki dan perempuan seibu. Okey.
Seterusnya kita lihat lebih mendalam mengenai ahli waris asabah. Okey, asabah menurut istilah faraid, ahli waris asabah ialah ahli-ahli waris yang tidak dinyatakan bahagian mereka dalam harta pusaka, sama ada melalui Al-Quran atau Sunnah. Kadang-kala mereka menerima semua harta pusaka, kadang-kala baki dan kadang-kala tidak menerima harta pusaka kerana telah dihabiskan oleh waris ashabul furud. Okey, asabah ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu asabah sababiyah dan yang kedua ialah asabah nasabiyah. Okey, bahagian asabah nasabiyah iaitu asbah bin nafsi, asbah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Okey, seterusnya ahli waris dawi al-arham. Menurut istilah, dawi al-arham iaitu ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat atau darah dengan si mati selain daripada ahli waris ashabul furud atau asbah sama ada lelaki atau perempuan, seperti anak lelaki dan anak perempuan kepada anak perempuan, anak lelaki dan anak perempuan kepada saudara perempuan, bapa saudara sebelah ibu, ibu saudara sebelah ibu bapa, bapa kepada ibu dan lain-lain. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Juwairiyah binti Abdullah. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan mengenai kaedah pengiraan asas untuk harta pusaka. Setelah merujuk kepada surah An-Nisa ayat 11 yang telah dibentangkan oleh Izzatul Rifah sebentar tadi, maka kadar pembahagian harta pusaka bagi waris-waris si mati mengikut faraid adalah seperti berikut. Yang pertama, bahagian si ayah adalah sebanyak 1/6, bahagian ibu adalah sebanyak 1/6, bahagian si isteri adalah sebanyak 1/8. Dan anak-anak yang mendapat lebihan daripada bagi harta, di mana anak lelaki akan menerima 2 bahagian dan anak perempuan akan menerima 1 bahagian. Okey, mari kita lihat gambar rajahnya. Contohnya, si mati adalah suami, maka isteri akan mendapat 1/8, manakala ayah si mati akan mendapat 1/6 dan ibu si mati pun akan mendapat 1/6. Anak lelaki akan mendapat 2 bahagian, manakala anak perempuan akan mendapat 1 bahagian. Ini adalah salah satu keadaan sebuah keluarga yang biasa saja. Bagi kes si mati yang tidak ada anak lelaki atau selain daripada situasi di atas, maka kadar pembahagiannya berubah mengikut kadar yang dinyatakan dalam ayat 11 dan 12 surah An-Nisa. Seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan waris seperti berikut. Okey, ini adalah contoh situasi bagi pengiraan pembahagian harta pusaka. Yang pertama, seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan waris seperti berikut. Seorang isteri, 2 orang anak perempuan, 1 orang saudara lelaki dan 2 orang saudara perempuan iaitu adik-beradiknya. 1 orang saudara lelaki di atas mempunyai 1 orang anak angkat, dan 1 orang saudara perempuan di atas mempunyai 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Jadi, di dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyatakan dengan jelas tentang pembahagian faraid di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Okey, ini adalah pembahagiannya. Isteri akan mendapat 1/8. Penjelasannya dalam surah An-Nisa ayat 12, maksudnya, tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka, isteri-isteri kamu, ialah 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Manakala 2 orang anak perempuan yang pula akan mendapat 2/3. Dalam surah An-Nisa ayat 11, maksudnya, tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Manakala adik-beradik si mati tadi, iaitu seorang saudara lelaki dan 2 orang saudara perempuan, akan dibahagikan sebagai asabah lebihan, iaitu penjelasan dan surah An-Nisa ayat 176. Maksudnya, katakanlah Allah memberi fatwa kepada kamu di dalam perkara kala'ah itu. Anak angkat kepada adik-beradik tidak akan mendapat apa-apa bahagian kerana anak angkat tidak disenaraikan dalam pembahagian harta pusaka, dan anak saudara kandung juga tidak mendapat bahagian kerana anak saudara kandung telah dihalang oleh adik-beradik si mati ibunya. Kesimpulannya, dalam harta tadi, isteri akan mendapat 1/8, 2 orang anak perempuan akan mendapat 2/3, 1 orang saudara lelaki kandung akan mendapat lebihan, dan 2 orang saudara perempuan pun akan mendapat lebihan. Maka ini adalah pengiraannya.
Baik, contoh pengiraan harta pusaka. Yang situasi pertama, seorang suami yang baru sahaja meninggal dunia dan meninggalkan waris serta ahli keluarga seperti berikut. Seorang ayah, seorang ibu, seorang isteri dan